Sila Bukit Mertajam 20 minit. Bukan 30 seperti Setiu. Itulah saya sebut tadi. Sila. Apa-apapun, terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk menyertai perbahasan peringkat dasar dalam undang-undang perbekalan ini. Alkisah Madonius, Panglima Besar Empire Persia, pada suatu hari bangkit berhujah dengan kata-kata manis memuji raja. Masa itu rajanya Xerxes menyokong titah Raja Xerxes bahawa Persia patut sekali lagi berperang dengan Yunani ataupun Greece walaupun telah kalah dalam perang Greco-Persia yang pertama. Semua pembesar-pembesar lain terkelu, berdiam diri, tak berani membangkang ataupun membantah. Maka ketika itu Tuan Yang di-Pertua, seorang tokoh bernama Artabanus, iaitu bapa saudara Xerxes, bangun lalu berhujah. "Tuanku," kata beliau, "apabila tidak ada pembangkang dalam sesuatu pandangan, maka mustahil untuk memilih pandangan mana satu yang lebih baik. Dan kita tiada pilihan melain memilih yang telah diusulkan. Tetapi jika ada pembangkang, maka ianya seperti emas. Emas tulen tidak dapat dinilai dengan sendiri, tetapi dinilai dengan menggosokkannya dengan seketul emas yang lain lalu diperhatikan perbezaan mereka." Begitulah catatan ringkas perbahasan Parlimen kuno Persia lebih kurang 2500 tahun yang lalu yang direkod kepada kita oleh sejarawan unggul Herodotus. Catatan ini menggambarkan betapa pentingnya peranan pembangkang dalam sesuatu sistem kerajaan. Malah begitu penting sekali pembangkang sehingga kan dalam sistem Westminster yang kita amalkan, pembangkang disebut His Majesty's Loyal Opposition dengan izin. Iaitu walaupun kami membantah, mengkritik, membangkang dasar-dasar serta tindak tanduk kerajaan, kami di sini dilindungi daripada fitnah derhaka kepada raja, rakyat dan negara. Dan Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang perbekalan merupakan antara rang undang-undang terpenting dalam kalender tahunan Parlimen. Bajet ialah dokumen dasar yang mustahak bukan saja kerana ia melibatkan wang rakyat, malah ia berupaya untuk menjana ataupun menjahanamkan ekonomi negara. Justru, penglibatan pembangkang dalam proses bajet amat kritikal. Tuan Yang di-Pertua, bajet alternatif mula dibentangkan oleh pembangkang sejak tahun 2007 lagi sehinggalah ke tahun ini. Bajet alternatif adalah penting sebagai panduan dan kritikan kepada bajet kerajaan. Sejak bajet alternatif dibentangkan oleh pihak kami, kerajaan juga telah mengambil pedoman daripada dasar-dasar yang dikemukakan dalam bajet alternatif tersebut. Contohnya pada tahun ini, bajet kerajaan kali ini telah mengambil iktibar daripada bajet alternatif dalam perkara pencukaian progresif, iaitu meningkatkan peratusan cukai pendapatan bagi kurungan berpendapatan yang paling tinggi sebanyak 3% dan mengurangkan beban cukai untuk kurungan pendapatan pertengahan. Justru, melihat kepada kepentingan peranan pembangkang dan juga kepentingan rang undang perbekalan ini, saya ingin mencadangkan 4 pembaharuan perkara-perkara asas ataupun fundamentals dalam proses membuat bajet kerajaan. Jangan saban tahun bajet kerajaan, kata orang Penang, pimai-pimai tangtu. Sandiwara yang sama sahaja, tidak cekap, tidak telus, tidak adil, tidak demokratik. Bila kita mulakan dengan asas yang betul, let us deal with the fundamentals. 4 perkara asas ini adalah: pertama, penubuhan sebuah pejabat bajet parlimen untuk meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan. Saya akan elaborate nanti. Kedua, pindaan kepada Akta Perangkaan 1965, pindaan 1989 untuk mencerminkan ketulusan. Ketiga, penerapan prinsip Gender Responsive Budget ataupun GRB demi keadilan sosial dan keadilan gender. Dan akhir sekali, keempat, penyertaan rakyat dalam proses membuat keputusan bajet atas dasar demokrasi. Pertama sekali, penubuhan pejabat bajet parlimen. Sudah sampai masanya, saya kira, parlimen ini menubuhkan sebuah majlis fiskal bebas yang dikenali sebagai pejabat bajet parlimen ataupun dengan izin Parliamentary Budget Office, untuk membolehkan dasar-dasar kerajaan maupun dasar-dasar pembangkang dianalisa, dinilai dan dikoskan secara jitu. Institusi sebegini telah wujud di negara-negara seperti Amerika Syarikat, Kanada, UK, Sweden, Afrika Selatan,
Australia, Korea Selatan dan banyak lagi. Saya di sini suka untuk memetik Parlimen Australia yang mentaklifkan peranan pejabat bajet Parlimen ini sebagai, dengan izin, to inform the Parliament by providing independent and non-partisan analysis of the budget cycle, fiscal policy and the financial implications of proposals. Pada masa ini, Tuan Yang di-Pertua, pembangkang dan orang awam, termasuk sekali penyelidik akademik, secara amnya tidak dapat mengakses data dan maklumat-maklumat fiskal yang penting bagi membuat penilaian ekonomi terhadap dasar-dasar serta bajet kerajaan ataupun untuk tujuan urusan mengemukakan dasar-dasar alternatif dan bajet alternatif. Dalam bajet yang dikemukakan oleh kerajaan pula, ada banyak perkara yang tidak dimasukkan dalam bajet yang dikenali sebagai off-budget items ataupun off-balance sheet items. Ini sudah tentu akan merumitkan lagi penilaian bajet tersebut. Dengan adanya pejabat bajet parlimen yang bebas dan berkecuali, maka setiap ahli parlimen, tak kira backbencher ataupun pembangkang, boleh mendapatkan analisa tentang anggaran perbelanjaan serta kos kewangan terhadap sebarang dasar dan perundangan yang dikemukakan di parlimen ini. Ini sudah tentu akan membantu ahli-ahli dalam Dewan Yang Mulia ini. Bukan bertajam, mencelah. Silakan. Ya, sila Kuan Tan. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Saya minta ke belakang sedikit Bukit Mertajam berkenaan dengan gender responsive budget tadi. Bukit Mertajam menyebut berkenaan dengan gender responsive budget. Saya menyebut berkenaan dengan gender responsive budget ini setiap tahun, Datuk Yang di-Pertua. Tetapi pihak kerajaan masih belum berjaya melaksanakan gender responsive budget ini. Dan saya kira sebagai wanita, sebagai pemimpin wanita dan wanita dalam negara ini, wanita dalam keadaan kerugian kerana kerajaan tidak sensitif berkenaan dengan gender responsive budget. Adakah Bukit Mertajam merasakan bahawa kerajaan tak faham apa maksud gender responsive budget ini? Terima kasih. Nanti saya akan explain ataupun menjelaskan lebih lanjut tentang GRB ini, dan saya mengambil kira apa yang telah dikatakan oleh ahli yang berhormat tadi. Jadi saya rasa pembentukan pejabat bajet parlimen ini sudah tentu akan membantu ahli-ahli dalam Dewan Yang Mulia ini untuk melaksanakan tugas-tugas kita bagi menelitikan sebarang urusan berkaitan wang rakyat. Sukacita di sini saya ingin meletakkan dalam rekod bahawa mantan pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara, ahli daripada Pulai, yang kini menjadi timbalan Menteri Dalam Negeri, juga pernah mencadangkan penubuhan institusi ini. Saya berharap kini beliau sebagai sebahagian daripada bahagian eksekutif akan merealisasikan cadangan tersebut. Keduanya tentang pemindahan kepada Akta Perangkaan 1965. Dua minggu yang lepas saya terbaca berita bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Abdul Wahid Omar, telah menyatakan bahawa jurang pendapatan isi rumah antara Bumiputera dengan China adalah lebih kurang 30%. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa statistik ini amat bermasalah. Mengapa? Pertama, kerajaan menggunakan kaedah purata pendapatan dalam pengiraannya. Sudah diketahui umum bahawa bagi sesuatu set yang mempunyai taburan yang amat besar seperti pendapatan isi rumah, nilai-nilai titik terpencil ataupun outliers akan memesongkan puratanya. Dalam contoh di atas, secara ringkasnya, jika kita ada 5 isi rumah Cina dan 5 isi rumah Bumiputera, dan setiap satu daripada 4 isi rumah Cina yang pertama itu mempunyai pendapatan isi rumah yang lebih rendah daripada kesemua isi rumah Bumiputera tersebut, tetapi hanya satu isi rumah Cina yang kelima itu ialah keluarga billionaire, contohnya Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya Corp, maka purata pendapatan isi rumah Cina akan tiba-tiba menjadi lebih tinggi daripada isi rumah Bumiputera. Dan keduanya, setiap kaum itu ada yang berpendapatan rendah, ada yang berpendapatan tinggi. Salah satu daripada sifat penting bagi sebarang pengukur ketidaksamarataan pendapatan ataupun income inequality measure ialah anonymity, tidak bernama, ya, di mana matriks yang diukur bukannya diukur berdasarkan identiti termasuk kaum atau agama, tetapi hanya mengikut taburan pendapatan. Justru data yang diberikan oleh kerajaan tidak membawa apa-apa makna yang berguna kerana nilainya langsung tidak tepat. Masalah akan timbul jika kerajaan kemudiannya mengubah
dasar ekonomi berasaskan data sebegini. Maka data dasar tersebut bukan saja salah, malah akan memudaratkan masyarakat kita. Seperkara lagi ialah bagaimana data-data kerajaan tidak dapat membezakan antara kaum Melayu di Semenanjung ataupun dengan contohnya Bidayuh di Sarawak atau Bajau di Sabah. Kesemuanya dikategorikan di bawah satu kategori Bumiputera. Masalahnya jelas. Jika dibandingkan contohnya tentang kemiskinan, kadar kemiskinan Bumiputera secara total adalah 5.3% pada tahun 2009. Manakala kadar kemiskinan orang Melayu di Semenanjung hanya 4.3% dibandingkan dengan Bidayuh 10.8% dan Bajau 28.1%. Maka tidak munasabah jika kerajaan menggunakan angka 5.3% itu untuk mewakili kadar kemiskinan ke semua kumpulan etnik Bumiputera di Malaysia. Jika dasar ekonomi dirangka menggunakan maklumat sebegini, maka kebanyakan kaum pribumi di Sabah, di Sarawak dan juga orang asal di Semenanjung akan tersisih seperti yang berlaku sekarang. Antara punca masalah ini adalah kekurangan, ketelusan dan kecekapan dalam perolehan dan penyebaran maklumat perangkaan kerajaan. Contohnya dipertua, dalam era open government ini, akta perangkaan yang kita gunakan sudah lapuk. Digubal 50 tahun yang lalu pada tahun 1965 dan tidak pernah dipindah sejak 26 tahun yang lalu pada tahun 1989. Akta ini kini sudah tidak mampu untuk berhadapan dengan keperluan dan cabaran semasa untuk mencapai objektif pentadbiran telus. Contohnya, Seksyen 2/2 menghadkan fungsi Jabatan Perangkaan untuk mengumpul perangkaan hanya bagi tujuan kegunaan kerajaan dan beberapa tujuan yang spesifik sahaja. Seksyen 8 pula memberikan kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk menghalang pemberian maklumat dan juga untuk mengenakan bayaran fee terhadap permohonan maklumat perangkaan. Ya, Bukit Bendera. Baik, terima kasih Datuk Yang Di-Ketua. Yang Berhormat Bukit Mentajam ada menyentuh mengenai fee ataupun yuran yang perlu dibayar oleh orang ramai untuk mendapat maklumat daripada Jabatan Statistik. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa kos untuk mendapat maklumat ini adalah terlalu tinggi? Ya, terlalu tinggi sehingga kan saya pernah dengar cerita pelajar IPTA yang membuat PhD yang mahukan data untuk buat kajian pun terpaksa membayar beribu-ribu ringgit hanya untuk mendapatkan raw data ataupun data kasar daripada DOS. Pohon penjelasan, adakah ini munasabah Yang Berhormat? Saya amat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Bukit Bendera, dan saya setuju bahawa memang wujud kejadian di mana penyelidik ataupun orang awam yang memohon perangkaan, maklumat perangkaan telah dikenakan bayaran yang mahal sehingga kan beribu-ribu ringgit, dan saya rasa ini tidak munasabah dan tidak patut berlaku. Justru yang Tuan Di-Pertua, saya ingin mengetengahkan 3 pembaharuan terhadap akta perangkaan yang sedia ada. Pertama, oleh sebab maklumat yang dikumpul oleh Jabatan Perangkaan itu menggunakan wang rakyat, maka mandatnya patut diperluaskan untuk mengumpul dan mentafsir perangkaan untuk kepentingan orang awam, untuk kepentingan rakyat secara amnya, bukan hanya untuk kegunaan kerajaan semata-mata. Kedua, atas alasan yang sama bahawa perangkaan dikumpul dengan dana awam dan berikutan dengan apa yang dikatakan oleh Bukit Bendera tadi, rakyat patut dibenarkan untuk mengakses secara mudah dan tanpa kos semua maklumat perangkaan tersebut. Ketiga, Jabatan Perangkaan patut menerbitkan secara atas talian online semua data-data mereka, termasuklah data-data mentah, disaggregated data, termasuk data-data gender, sub-regional, metodologi, pentafsiran dan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan perangkaan. Data-data ini juga patut dibenarkan untuk ditukar kepada bentuk lain untuk kegunaan penyelidikan ataupun untuk kegunaan orang awam secara amnya. Ini bukan saja membenarkan orang awam mengakses perangkaan penting, tetapi juga untuk membolehkan penyelidik dan juga pembuat dasar, tak kiralah daripada backbencher ataupun opposition bench, untuk mempunyai akses kepada maklumat penting agar kita mampu membuat analisa yang lebih tepat. Ketiganya, dan ini mungkin is of interest to Yang Berhormat daripada Kuantan tadi, penerapan prinsip Gender Responsive Budget GRB demi keadilan.
Tuan Yang di-Pertua, wanita kini merupakan 50% daripada populasi negara kita. Justru bajet kerajaan patut mencerminkan keadilan dari segi gender. Dalam bajet 2016 ini, kita lihat bagaimana bila keadaan ekonomi kerajaan tidak baik, maka hal ehwal dan pembangunan wanita bagaikan diabaikan. Saya ambil contoh, peruntukan untuk program mamogram dan vaksinisasi HPV. Dua program yang amat penting untuk kesihatan wanita, untuk mengawal penyakit barah wanita. Dalam bajet 2014, setiap satu daripada program tersebut diperuntukkan 10 juta masing-masing. Kemudian dalam bajet 2015 pula, peruntukan telah dipotong sebanyak 90%, tinggal 1 juta untuk setiap satu. Akhirnya, dalam bajet 2016 ini, bajet yang menampakkan tambahan sebanyak 1.1 bilion kepada Jabatan Perdana Menteri dalam bajet ini. Peruntukan untuk kesihatan wanita dalam aspek tersebut telah dipotong 100%, tinggal sifar. Dan kita perlu sedar bahawa kepentingan bajet kepada wanita bukan sekadar terhad kepada peruntukan untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja. Kita perlu ada analisa untuk memastikan wang yang dibelanjakan dalam keseluruhan bajet dibelanja dengan adil untuk membawa faedah kepada semua lapisan masyarakat, tak kira lelaki ataupun wanita. Itulah objektif utama GRB, Gender Responsive Budget. Sebenarnya kerajaan pusat telah pun menyempurnakan pilot ataupun projek perintis GRB sejak tahun 2003 lagi. Tetapi malangnya sehingga kini kerajaan masih gagal melaksanakan konsep GRB secara keseluruhan. Paling asasnya, kita tidak ada data. Setiap ringgit yang kerajaan belanjakan untuk sesuatu perkara itu, apakah faedah yang diperoleh oleh kaum lelaki, oleh kaum wanita, oleh kanak-kanak, oleh warga emas? Tanpa analisa faedah insiden ataupun benefit incident analysis sebegini, kita tidak akan tahu bagaimana perbelanjaan wang awam akan membawa faedah kepada setiap lapisan masyarakat. Dan akhirnya, akan berlaku keadaan di mana beberapa kelompok penduduk Malaysia akan tercicir daripada faedah bajet kerajaan. Dan pembaharuan keempat, penyertaan rakyat dalam proses membuat keputusan bajet. Ini perkara fundamental yang saya rasa amat penting. Sebab sebagai sebuah demokrasi, penyertaan rakyat ataupun people's participation dalam proses membuat keputusan kerajaan amat penting. Dan Tuan Yang di-Pertua, apa keputusan yang lebih penting daripada keputusan berkaitan soal wang, soal kewangan? Jika rakyat itu betul-betul bos, maka mereka berhak menentukan hala tuju bajet kerajaan. Namun, saya ingin memberi peringatan secara rendah diri kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Penyertaan rakyat bukannya sekadar bertanya di Facebook. Saya bagi contoh di Pulau Pinang. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sejak tahun 2012 telah menerapkan unsur gender dan penyertaan rakyat dalam bajet pihak berkuasa tempatan melalui projek Gender Responsive and Participatory Budgeting. Pelbagai kaedah telah dilaksanakan, termasuklah mesyuarat town hall, dialog bajet, kaji selidik bajet, kumpulan tumpu bincang ataupun focus group discussion, dan kaedah undian sebagai pembutuhan suara tentang bajet. Di kawasan saya tahun depan, di Bukit Mertajam, melalui projek Gender Responsive and Participatory Budgeting Kerajaan Negeri Pulau Pinang, rakyat di kadun macam bubuk akan dapat memutuskan melalui undian bagaimana hendak membelanjakan peruntukan kadun tersebut. Ini, Tuan Yang di-Pertua, merupakan kali pertama rakyat Malaysia berpeluang mengundi secara langsung bagaimana wang awam, wang rakyat itu sendiri akan dibelanjakan untuk kepentingan mereka. Saya di sini tidak minta untuk keseluruhan bajet kerajaan 260 bilion kira-kiranya diperlakukan sebegini. Tetapi bayangkan, Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dalam Dewan Yang Berhormat ini, jika kita mulakan dengan hanya 1% bajet kerajaan ditentukan dengan penyertaan secara langsung oleh rakyat, maka pada hari ini jumlah 1% itu bersamaan dengan 2.6 bilion bukan menjadi simbol skandal derma yang masuk ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri, tetapi menjadi suatu pengiktirafan konkret bahawa rakyat itu betul-betul tuan, rakyat itu betul-betul bos kepada kita semua, ahli-ahli dalam Dewan Yang Berhormat ini. Tajam boleh gulung. Ya, itulah 4 perkara fundamental yang saya rasa kita patut perhatikan terlebih dahulu. Sebenarnya perkara-perkara ini patut dilaksanakan sebelum apa-apa bajet dibentangkan, tetapi malangnya sehingga kini
kita masih berada di tahap demokrasi yang tidak normal. Jadi akhir sekali saya dengan duka citanya saya ingin menyatakan bahawa saya tidak dapat menyokong bajet 2016. Suatu bajet yang bermula dengan fundamental yang salah, tidak cekap, tidak telus, tidak adil dan tidak demokratik, dan yang paling penting sekali dikelola oleh kerajaan yang telah hilang keyakinan rakyat. Sekian, terima kasih.